7,000 keahlian daripada penyertaan guru-guru dari Kesatuan Guru Bumiputera Sarawak KGBS dalam masa terdekat. Pengerusinya Ahmad Mali memberitahu ahli KGBS akan diwajibkan menyertai Core KGBS secara berperingkat dan guru Bumiputera baru perlu menyertai KGBS dan seterusnya layak menyertai koperasi tersebut. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapak Malaysia di Kuching hari ini. Dalam pada itu katanya, tujuan kunjungan hormat terhadap Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg adalah untuk memperkenal Core KGBS kepada beliau yang mana koperasi tersebut baru ditubuhkan pada Julai tahun lepas. Ujarnya antara tujuan penubuhan Core KGBS adalah untuk membantu dan mengukuhkan gerakan guru-guru Bumiputera dari segi dana. Sehubungan itu katanya Premier Sarawak menerima baik usaha tersebut dan berharap Core KGBS akan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada ahli. Pembinaan Pusat Konvensyen Antarabangsa Dewan Usahawan Bumiputera Sarawak DUBS MIRI bakal merubah lanskap sosioekonomi usahawan di kawasan itu. Pengerusi DUBS MIRI Hafiz Rohani berkata dengan adanya Pusat Konvensyen Bertaraf Antarabangsa itu, pelbagai acara besar dapat dilaksanakan, justru menarik pelaburan syarikat atau organisasi besar di MIRI. Menurut Hafiz Rohani, pembinaan pusat konvensyen itu dicadangkan untuk dibina di atas tanah seluas 2.019 hektar. Kerana bagi kita, penubuhan pusat konvensyen bertaraf antarabangsa akan dapat membawa lebih banyak impak ataupun efek-efek, ripple effect orang katalah kepada industri-industri berkaitan industri turisme, seperti industri pelancongan, seperti industri inap desa, seperti industri bisnes hotel, restoran dan juga industri logistik pengangkutan. Beliau yang ditemui di pejabat DUBS MIRI berharap agar pihak kerajaan negeri dapat mempertimbangkan cadangan pembinaan pusat konvensyen itu yang diyakini memberi banyak manfaat untuk usahawan di zon utara. Dalam nada yang sama, Timbalan Setiausaha DUBS MIRI Rozana Temenggung Abdul Rahman Fazil percaya dengan penubuhan pusat konvensyen itu juga, perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan, terutamanya golongan wanita, dapat memperluas jaringan perniagaan mereka. Jadi bila ada pusat konvensyen center tu ada di MIRI, memberi peluang kepada ahli-ahli perniagaan terutama sekali wanita, melebar lagi daknya pun perniagaan daknya, mengembangkan apa yang dah setidaknya buatlah. Selain itu, Timbalan Pengerusi Dewan Wanita DUBS MIRI Juliana Abu Bakar menyifatkan pusat konvensyen itu nanti berperanan penting dalam bantu usahawan luar bandar mengkomersialkan produk kraft tangan khasnya. Tapi dengan adanya MIRI Convention Center tu, kita boleh kumpulkan setidaknya pun produk-produk kita letakkan buat pameran. Kita buat pameran lebih kepada antarabangsa untuk menarik banyak lagi investor-investor daripada luar untuk melihat hasil kraft tangan daripada Sarawak tu. Pihak Tabung Baitulmal Sarawak TBS Sarike menyantuni 156 keluarga asnaf menerusi program Kasih Ramadan Kasih Kenyalang. Ketua Bahagian TBS Sarike Ali Mat berkata bantuan berbentuk kit makanan serta keuangan disalurkan kepada keluarga asnaf bagi meringankan beban bersempena bulan Ramadan ini. Jelasnya program Kasih Ramadan Kasih Kenyalang yang akan dilaksanakan di seluruh Sarawak telah dilancarkan oleh Pengurus Besar TBS, Datuk Abang Muhammad Sibli Abang Muhammad Naili semalam di Kuching, di mana ia akan dilaksanakan bagi seluruh negeri Sarawak. Mereka yang memerlukan bantuan untuk menghubungi kita, untuk kita santuni mereka. Bukan sahaja di bulan Ramadan tetapi sepanjang tahun dan selaras dengan slogan kita Baitulmal Tanggungjawab Kita Bersama. Ali Mat turut menyeru orang ramai untuk membantu menyalurkan maklumat kepada TBS jika ada keluarga yang benar-benar memerlukan bantuan. Mereka berkata demikian kepada pihak media selepas menyerahkan sumbangan kepada beberapa keluarga asnaf di Sarike pagi tadi.
Seterusnya, para peniaga dan pengunjung Bazar Ramadan di Sibu dinasihatkan terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Daerah Sibu, DSP Arifin Bahar berkata salah satu SOP yang wajib bagi para peniaga dan pekerja ialah dengan membuat ujian kendiri COVID-19 selain pemakaian pelitup separuh muka. Dalam syarat SOP, dia peniaga mesti membuat ujian RTK, COVID. Kalau dia negatif, baru dia boleh berniaga. Masa dia tu boleh pakai 1 minggu. Terus sekarang ni Bazar Ramadan ni selama 1 bulan. Dan 1 bulan maknanya dia kena buat 4 kali lah. Seminggu sekali. Tambah beliau lagi, pihak PDRM Sibu akan melakukan pemantauan, teguran serta pendedahan mengenai SOP yang patut dipatuhi dan hanya akan mengeluarkan kompaun sekiranya kesalahan dilakukan. DSP Arifin Bahar berkata demikian kepada pemberita RTM selepas melakukan pemantauan SOP di Bazar Ramadan Dataran Sibu Fasa 2 semalam. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Majlis Pembandaran Sibu MPS, Kaunselor Bujang Abdul Majid ketika ditemui pemberita menyeru agar semua pihak memberi kerjasama dalam memastikan keselamatan semua terpelihara. Jadi kita berharap di samping kita berasa ceria, gairah membeli makanan untuk berbuka puasa, kita perlu patuhlah. Sebuah jalan baharu yang menghubungkan lorong 11 Astana ke Jalan Merdeka di Kuching kini dibuka kepada pengguna jalan raya. Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Fazruddin Abdul Rahman berkata, jalan sepanjang 1 km berkenaan mula dibina pada 1 Januari tahun lepas dan siap sepenuhnya pada 19 Mac lepas. Fazruddin memberitahu projek tersebut menelan kos kira-kira RM2 juta termasuk kos pengambil alihan tanah. Katanya lagi, dengan pembukaan jalan itu, ia bukan sahaja akan memendekkan masa perjalanan pengguna ke Jalan Merdeka tetapi juga akan menjadi satu lagi laluan alternatif berbanding hanya bergantung kepada menggunakan laluan dari Perumahan Rakyat Fasa 1 atau Kampung Lintang. Fazruddin berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan perasmian ringkas jalan tersebut di Kuching pagi tadi. Terdahulu, beliau diberi taklimat mengenai pelaksanaan projek terbabit oleh Ketua Bahagian Penyelenggaraan Infrastruktur Dewan Bandaraya Kuching Utara, Insinyur Zaidi Pati. Dalam perkembangan lain, Fazruddin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong mengalu-alukan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung di bawah kawasan Dewan Undangan Negeri Tupong untuk menganjurkan pertandingan bertuntung bagi memeriahkan sambutan Hari Raya Aidilfitri akan datang. Beliau memaklumkan sebelum dilanda pandemik COVID-19 2 tahun lepas, terdapat beberapa buah kampung yang sememangnya menganjurkan pertandingan sedemikian. Semalam, pasukan tentera darat yang bertugas di kawasan Pos Kendai, Lundu berjaya menumpaskan cubaan menyeludup kenderaan dan mengusir 3 pendatang asing tanpa izin parti dalam Op Benteng. Menerusi kenyataan media, Markas Division Pertama Infanteri Malaysia atau 1 Division mendedahkan dalam kejadian pertama sekitar pukul 10.10 malam, anggota seksyen yang sedang membuat rondaan terserempak dengan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV yang mencurigakan di kawasan ladang kelapa sawit Rimbunan di kawasan Pos Kendai kira-kira 50 meter dari sempadan Malaysia-Indonesia. Hasil pemeriksaan mendapati kenderaan yang dipandu seorang warga negara tempatan berusia 28 tahun itu tidak mempunyai cukai jalan yang sah dan dipercayai untuk diseludup keluar dan dijual di Indonesia. Rampasan kenderaan dengan nilai RM45,000 beserta pemandunya telah diserahkan kepada pihak polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Lundu untuk siasatan lanjut. Dalam kejadian berasingan, anggota tentera yang membuat rondaan di kawasan sama kira-kira 300 meter dari sempadan Malaysia-Indonesia telah terserempak dengan 3 lelaki mencurigakan. Hasil pemeriksaan mendapati individu tersebut berumur antara 38 hingga 41 tahun, merupakan warga negara Indonesia dan cuba memasuki Malaysia melalui jalan tidak sah. Tiada rampasan dibuat dan semua parti telah diusir dan diserahkan kepada Tentera Negara Indonesia dari Pos Kumbar Semunying, manakala laporan polis telah dibuat di Balai Polis Daerah Lundu.